Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram yang telah dikongsikan kepadaku oleh seseorang. Biarlah namanya aku rahsiakan. Namun kisah ini adalah sebuah kisah seram daripada pengalaman beliau sendiri, di mana beliau telah pun berpindah di sebuah rumah dan didapati di dalam rumah itu terdapat banyak patung-patung yang telah disimpan di suatu tempat atau di suatu kawasan. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik anda jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Kemudian suami saya kumpul balik patung-patung itu dan dijadikan sebagai hiasan. Suami saya susun patung-patung itu di atas bidai langsir. Masih itu juga saya perasan anak saya mula menangis sejak suami letak patung-patung itu. Takut, takut. Tapi saya susah nak membuktikan bahawa apa yang berlaku pada anak saya itu ada kaitankah dengan patung-patung itu. Sampailah satu masa ada seorang kawan saya datanglah menziarah saya di rumah saya. Kawan saya ni, dia boleh nampak makhluk-makhluk halus itu. Itu adalah satu kemampuan yang ada pada dirinya. Saya ceritalah pada kawan saya ini yang anak saya selalu menangis. Takut, takut. Saya kata padanya, mungkin anak saya menangis ini ada kaitan dengan patung-patung yang suami saya susun di atas bidai langsir di dalam bilik tidur kami. Jadi bila kawan saya masuk ke dalam rumah ini, saya tanyalah pada dia, kau ada nampak apa-apa tak? Masa kat ruang tamu tu, kawan saya kata dia tak nampak apa-apa pun. Lepas tu dia kata dia nak tengok bilik yang ada patung-patung mainan itu. Saya pun bawalah dia ke bilik saya. Bila saya buka saja pintu bilik tersebut, dan masa itu kawan saya pun jenguk kepala ke dalam untuk melihat. Tapi tak sampai beberapa saat, dia cepat-cepat keluar. Kemudian saya nampak muka dia berubah. Dia juga tiba-tiba picit-picit jari dia. Dia macam gelisah keadaannya. Saya tahu, bila dia picit-picit jari itu maknanya dia memang nampak sesuatu yang dia sangat-sangat takut. Saya pun tanyalah, kau nampak ke? Kawan saya hanya sekadar menganggukkan kepalanya. Kat mana kau nampak? Tanya saya lagi. Kat dinding atas aircon tu, kata kawan saya. Terus meremang bulu roma saya.
Ternyata apa yang saya sangkakan adalah betul. Memang ada benda yang telah menakutkan anak saya sehingga dia sering kali menangis bila berada di dalam bilik tidur kami. Yelah kan, orang kata budak kecil memang boleh nampak makhluk halus ni. Walaupun dalam ketakutan, saya tetap tanya pada kawan saya, macam mana rupanya? Kawan saya kata benda tu melekat kat dinding dan matanya bulat, besar dan berwarna merah. Jadi disebabkan cerita kawan saya itu, pada minggu itu juga saya menjemput ahli keluarga untuk membaca Yasin di rumah saya. Keluarga ini adalah iaitu keluarga Islam. Namun alangkah tidak disedari bahawa patung-patung ni memang tidak dibenarkan untuk kita letak dia ataupun kita jadikan hiasan di dalam rumah kita. Kerana menurut suatu hadis yang mengatakan patung-patung ni adalah satu benda yang boleh memanggil ataupun mendatangkan sesuatu perkara yang tidak baik ke dalam rumah kita. Dia mudah untuk dimasuki oleh makhluk-makhluk halus, terutama sekali adalah syaitan. Sejak hari itu, anak saya pun tidak menangis lagi. Patung-patung mainan pun saya dah bagi kepada kanak-kanak untuk mereka bermain. Tapi ada satu patung yang ada tanduk macam syaitan. Mak saya dah pun bakarnya. Pada masa ini juga saya teringat tentang satu jin yang bernama Sibyan yang suka mengganggu bayi. Sibyan ini rupanya dikatakan seperti cicak dengan mata merah yang besar. Sebab itulah kawan boleh nampak dia melekat kat merangkak seperti cicak di dinding rumah di dalam bilik tidur itu. Jadi kepada yang ada patung-patung permainan di rumah, sama ada patung-patung itu patung-patung baby doll ke, ataupun patung-patung yang macam panda ke, patung-patung tak kisahlah apa-apa jenis patung sekalipun, walaupun patung-patung tu adalah mainan yang kecil-kecil tu, macam Naruto, itu semua adalah patung-patung yang tidak boleh kita jadikan hiasan di dalam rumah kita. Hati-hatilah. Takut-takut ada benda yang nak tumpang main juga. Hikayat seram dan misteri. Inilah kisah yang dapat aku kongsikan kepada anda para pendengar. Semoga dengan kisah ini anda terhibur. Dan jangan lupa support terus channel Ceritakan Seram Loceng Merah yang akan aku upload setiap hari selagi aku masih ada kesempatan. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik dan selamat bertemu lagi di dalam kisah-kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Bye. Assalamualaikum.